yang menaja kita ni memang dapat pahala yang sangat besar sebab dia menghuraikan tentang tasawuf itu. Ketahuilah bahawa tasawuf itu termasuk dalam syariat Islam. Dia termasuk dalam dipanggil syariat Islam. Maka dalam kitab tersebut tu kalau ada orang yang berpeluang bolehlah cari iaitu Al-Ikram Al-Tasawuf Syariatul Islam. Daripada ulama yang muktabar, daripada Maghribi. Maka kita tak ada rasa dangkal lagi lah dengan tulisan-tulisannya itu. Maka kitab tersebut adalah untuk menghuraikan ataupun menjawab tohmahan-tohmahan orang yang menentang tasawuf dan mengatakan tasawuf ini datang daripada agama Buddha. Ada yang mengatakan ianya datang daripada agama Hindu dan ajaran-ajaran yang luar dari Islam. Maka ianya bertentangan lah. Kalau kita dengar dia kata, oh ilmu tasawuf ini adalah seperti mana orang Buddha, seperti mana orang Hindu. Tak, bertentangan. Maka kita punya ulama murtabar menjawab dalam satu kitab ini tentang tasawuf sahaja. Maka dalam kitab tersebut jawapan beliau tidak seperti itu kerana sumber tasawuf itu adalah sumber. Nak tahu sumber tasawuf ini datang daripada mana? Adalah datang daripada sumber nabawi, iaitu sumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari hadis Jibril alaihi salam yang mana ada 3 pembahagian. Dalam usul Islam itu dipanggil dengan Al-Ihsan. Kita dah hurai dah tentang hadis Jibril ni. Okay. Hadis Jibril ni sangat panjang. Sangat-sangat luas. Maka inilah yang dipanggil bagaimanakah tasawuf itu diterima ataupun bagaimanakah sumber tasawuf itu. Kita tengok dia datang direct ataupun memang daripada Nabawi, iaitu daripada Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril dia tanya Jibril alaihi salam dia tanya, apakah itu ihsan? Lain tak cantik. Okey tak lain? Saya yang tak cantik ke lain tak cantik ni? Kalau saya tak cantik abaikan aja. Lain okey tak yang lain? Okey. Kak Ani okey? Lain okey? Okey Ustazah. Rasa okey sangat. Okey sangat Kak Maznah tu. Kak Maznah panjat atas bumbung sikit. Keluar daripada gua tu, insya-Allah lain okey. Okey daripada Florida. Kita dahsyat daripada Florida Ria mana daripada overseas. Okey. So, kita tengok bagaimana yang dikatakan apakah itu ihsan. Maka jawab baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ataupun ketika mana engkau menyembah Allah, Allah pasti akan melihatmu. Ini pasti. Kita nak sampai ihsan ni, seolah-olah kita beribadah ni, contoh kita dengar kuliah ni, kita rasa ihsan tu, sampai kita rasa Allah pandang kita dengar kuliah. Allah tengok kita. Itu pada tahap ihsan. Tetapi, kalau kita tak dapat rasa benda tu, maka apa dia? Jawapannya adalah Allah tetap akan memandang kamu. Wah. Masya Allah. Itulah dalam sifat Al-Basiran Allah. Allah itu yang maha melihat tidak terlepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengoklah bagaimana cara kita beribadah. Adakah kita ni ibadah ni khusyuk atau tidak? Contoh dalam solat, adakah kita dapat merasakan bahawa Allah itu melihat kita? Sehingga kita ada rasa takut. Ada rasa khauf dan rojak, ada rasa takut dengan Allah. Tetapi di waktu lain, ketika kadang-kadang kita rasa, kadang-kadang kita tidak rasa. Ketika kita tenggelam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ni dah mula kepada tenggelam. Perkataan tenggelam dalam lautan. Kadang-kadang ahli sufi ni, dia kata, ya Allah, tenggelamkan kami dalam lautan cintamu, ya Allah. Tenggelamkan kami dalam redamu. Bukan suruh tenggelam duduk dekat tepi sungai tu, zoom pergi terjun. Tidak. Maknanya dalam ibadah itu rasa asyiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka sehingga tidak mahu berhenti beribadah. Lepas solat 2 rakaat, dia solat lagi. Dia merasai kemanisan-kemanisan dalam ibadah-ibadahnya. Contohnya dia berzikir, lepas lagi dia berzikir lagi. Sehingga dia rasa manis dalam dia berzikir. Contohnya orang mengaji Al-Quran. Ada satu cerita di mana dia tanya kepada guru dia. Dia kata apa? Saya tak ingat antara ditanya pada gurunya atau kepada baginda Rasulullah SAW. Dia kata dia ni mengaji Al-Quran di bulan puasa. Bila dia mengaji Al-Quran ni, sehingga dia rasa air liur dia ni macam manis seperti kurma. Takkan air liur dia nak ludah je kan? Bila dia mengaji, dia rasa manis. Kemudian dia telan. Dia tanya, adakah batal puasanya? Jawapannya, tidak. Maknanya, di sebalik cerita ini, memang ada. Contohnya kita adalah yang rajin berzikir. Contoh, kita berzikir ni sampai rasa lazat dan manis. Saya ingat dulu masa saya kecil-kecil, masa saya sekolah rendah kan, kita darjah 2, darjah 3 ni kan cengelat nak puasa. So sekolah pagi dengan sekolah petang. Bila dah sekolah petang tu dah terasa sangat penat. Dalam pukul 2 lebih, 3 lebih tu rasa macam ya Allah, memang nak buka puasa lah. Kan? Bukan macam sekarang orang naik bas pergi sekolah. Kita duduk jalan kaki lebih kurang 2 kilometer. Memang rasa memang memang kering tekak. Bila sampai saja dekat sekolah tu kan, duduk kat kantin sekejap sebelum nak masuk kat kelas tu. Agaknya dia tengok kan, saya ingat lagi Bilal, wallahualam dia masih hidup atau tidak. Bilal surau, dia akan pandang muka saya. Mungkin agaknya duduk kat kantin kan. So dia kata, agak tengok muka budak ni, macam nak buka puasa je. So macam dia cakap, tahan ke puasa ni? Kita pun cakap, tahan. Tahan tu pun macam tak berapa nak tahan sebab duduk kat kantin antara nak buka ke nak puasa. Macam itulah kita budak-budak. Kemudian dia selalu cakap dengan saya. Dia kata, banyakkan berzikir, dia kata. Nanti bila kita banyak-banyak zikir, hilanglah haus tu. Maksudnya seperti itu. Saya pun baru kadang-kadang hari ni barulah faham apa yang dia kata tentang kemanisan berzikir itu. Dia kata banyak zikir, banyak mengaji. Kita nak ngaji apa benda ketekak pun dah kering, nak cakap pun tak larat. Sebab tu masa tu kita kecil kan. Bila berzikir-berzikirnya rupanya dia ada manisnya. Untuk kita berzikir. Sampai ke tahap inilah yang dikatakan tenggelam dalam ibadah. Adakah kita telah sampai pada tahap ini? Maka kita ceklah diri kita kan. Maka contohnya berwirid, tak nak berhenti berwirid. Kita tengok kan kalau dia berzikir la ilaha illallah, sampai zuk orang kata. Jangan kata orang tu tak betul. Contohnya bila dia berzikir tu kan, kalau kita tengok tu sampai dia macam daripada dia duduk belakang tu sampai ke depan dia tak sedar. Sebab dia dah sampai pada zuk. Kan? Dia dah orang kata hilang. Dia dah tenggelam dalam Allah. Bukan bermaksud dia bersatu dengan Allah. Tak, dia tenggelam dalam ibadahnya. Dia rasa manis. Kan? Sehinggalah terbit rindunya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah makam yang tertinggi bagi seseorang itu. Bagi ahli tasawuf, ahli sufi, dia tenggelam. Dia tidak ada hidupnya hanyalah dengan rindu je pada Allah. Nak minta mati tak boleh. Allah memang tidak izinkan kita meminta kematian hatta membunuh diri. Tetapi hidupnya hanyalah rasa macam ya Allah, terlalu rindunya aku denganmu ya Allah, hanya pemisahnya kematian. Maka kadang-kadang dia ternanti-nanti akan hari kematiannya sebab tidak tahan sudah rindunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dalam orang kata makam yang tertinggi. Iaitu ada yang panggil sebagai makam syahadah. Ada yang panggil sebagai makam mahabbah. Dia melahirkan ibadah yang bukan main-main dah. Dia tidak pandang kepada pertama fadilat-fadilat amalan. Dia tak pandang dah. Contohnya macam kita kejar, masih lagi kita mengejar tentang malam Lailatul Qadar. Kita masih ada rasa. Ataupun kita masih lagi mengejar tentang fadilat-fadilat selawat tafrijiyah contohnya. Ataupun kita masih lagi mengejar tentang fadilat-fadilat sedekah. Tetapi orang yang telah tenggelam pada cinta Allah ini, dia tidak pun menginginkan syurga. Sebaliknya, dia menginginkan pemilik syurga.
Ini tahap makam tertinggi yang dipanggil sebagai makam apa? Makam syahadah ataupun makam mahabbah. Inilah dipanggil sebagai tasawuf. Sebab itulah kalau kita nak belajar tentang agama, belajarlah kitab fiqh, belajarlah Al-Quran. Jangan tinggal ilmu tasawuf. Jangan tinggal ilmu tauhid, jangan tinggal ilmu akidah. Sebab kita takut. Dalam nak menyucikan diri, final step adalah ilmu tasawuf ataupun ilmu akidah. Untuk membuang wujud diri kita, wujud takabur ini dengan tasawuf. Kan? Maka sebenarnya kita takut apabila kita ini banyak belajar tentang agama, banyak belajar tentang Al-Quran, banyak belajar tentang hukum dan hakam, kita banyak menghukum orang. Maka kalau sampai kepada pihak ataupun sampai kepada subjek tasawuf ini, dia banyak memandang akan kesalahan dirinya. Dia banyak memandang kehinaan dirinya. Sebab tu adalah perjalanan-perjalanan, proses-proses untuk menuju ke situ. Nak sampai pada that level yang dipanggil sebagai apa tadi? Musyahadah dan sebagai makam mahabbah itu, cinta kepada Allah itu perlu. Nak sampai kena ada cinta. Sebab itu dulu saya pernah cerita tentang cinta ini. Nak dapat cinta Allah kena berkorban. Berkorban bukan sikit-sikit. Sebab itu dalam surah Al-Ankabut Allah ada mengatakan, bukankah aku ini setelah engkau mengaku engkau beriman tetapi aku tidak akan menguji kamu. Maka Allah akan menguji kepada dada-dada orang yang beriman ini dengan ujian. Maka berdamailah kita dengan ujian. Sebab tu kadang-kadang kita perasan, lagi kita rasa nak dekat dengan Allah, lagi bertimpa-timpa ujian Allah bagi. Lagi kita nak buat baik, lagi bertimpa-timpa ujian yang Allah hantar. Ini menjawablah soalan dia. Ataupun menjawab dalam surah Al-Ankabut. Allah akan menguji kepada dada-dada orang yang mengaku dia ingin menjadi orang yang beriman. Maka kita ni mungkin melalui fasa ni lah. Fasa sentiasa dalam ujian. Sentiasa dalam keresahan. Sentiasa dalam rasa diprovokasi. Sentiasa. Kita bukan hidup nak bergaduh orang. Contohnya lah kan. Kita bukannya hidup nak cek pasal dengan orang. Kadang-kadang kita tak cek pasal, orang cek pasal dengan kita. Kita cakap A, dia maksud B. Contohlah kan. Kita hidup nak harmoni. Tetapi ujian itu tetap datang. Maka itulah bagi yang dikatakan orang yang ingin dekat pada Allah akan sentiasa diuji. Maka kenalah melalui proses pembersihan hati dan syarat-syaratnya yang telah disyarahkan oleh para alim ulama. Dia ada syarat-syarat dia lah. Macam mana cara nak menyucikan hati. Contohnya perbanyakkan istighfar. Contohnya banyakkanlah kita ini menghadap guru-guru kita. Ataupun contohnya kita ini memondoklah seketika. Banyak cara. Sebab nak menyucikan hati ini adalah satu benda yang kita kena lalui fasa pengorbanan. Bukan korban duit je kadang-kadang. Kita kena korban masa kita. Kita kena korban tentang kehidupan kita. Kita kena korbankan kekeluargaan kita. Banyak perlu kita korban. Tidak datanglah dengan mudahnya sesuatu itu kalau kita nak dapatkan secepis je cinta Allah. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apabila baginda Nabi kita SAW telah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lafaz lagi yang terkeluar daripada mulut Nabi kita, melainkan hanya derayan air mata saja. Dia sujud yang terlalu lama kan, dia derayan air mata, teresak-esak dia menangis sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan, wahai Muhammad, angkatlah wajahmu. Ini kemuncak cinta. Maka kalau nak dapat cinta Allah ni kena banyak menangis. Sebab Allah memang rindukan akan tangisan kita. Allah sangat rindukan akan rintihan kita. Allah sangat rindukan rengetan kita hanya kepada Dia. Kita nak merengek dengan Allah ni, nak merintih dengan Allah apabila kita diuji. Mana mungkin kita mampu merengek dengan Allah saat kita diberikan nikmat.
Contoh kan, kita dapatlah seorang sejuta hari ni. Dia pun nangis, tak isak-isak, ya Allah. Aku dapat sejuta, ya Allah. Tak ada ni, memang tak ada. Memanglah nangis kejap je. 2 minit, 3 minit. Cuba kita diuji. Diuji dengan kesakitan. Hari ni sakit, esok bertambah sakit, lusa bertambah sakit. Ya Allah, dah bertahun, ya Allah. Aku sakit, ya Allah. Tetapi, ya Allah, sekiranya sakit ini hanyalah Engkau ingin memandang aku. Kau masukkan secebisa sereda dalam hatiku, ya Allah. Tu je doa kita, kemuncak doa. Bukan tak ikhtiar, habis dah semua doktor pergi. Habis dah semua pakar pergi. Dah habis pakar, pergi jumpa pula ustaz-ustaz, habis dah semua. Dah jumpa ustaz, jumpa pula Tuan Syekh. Dah habis jumpa Tuan Syekh, jumpa Tuan Guru. Dah habis jumpa Tuan Guru, jumpa Tuan Ulama. Semua dah jumpa dah. Tapi tidak juga Allah beri sihat. Contohnya, ikhtiar kena ada. Dari segi jalan syariat dia kena ada. Dah pergi dah, ya Allah. Berapa tahun sakit ni makcik? Makcik sakit ni dah 16 tahun dah. Contoh kan. Tapi dah tahu dah. Dah habis ikhtiar lah orang kata. Apa yang perlu kita buat? Minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Jika inilah tanda untuk kau masukkan secebis cintamu dalam hati aku. Satu je aku minta. Kurniakan kepadaku akan kekuatanmu, ya Allah. Kurniakan kepadaku akan kesabaranmu, ya Allah. Kurniakan sedikit redha dalam hati ini untukmu saja, ya Allah. Tu je. Yang kita minta akan menangis-nangis lah. Orang tak akan faham kita. Semakin hari semakin orang tidak faham kita. Sebab kita bertentangan arus dengan mereka. Maka janganlah bersedih dengan ujian. Berdamailah dengan ujian. Bagaimana cara untuk berdamaikan dengan ujian itu? Banyak proses-prosesnya. Banyak cara-caranya. Kita tengok bagaimana nak sampai pada syarat-syarat tersebut. Pertama, kena ada bimbingan daripada guru. Macam mana pun. Jangan duk belajar kitab je. Belajar kitab guru tak ada, tak boleh. Saya tak apa Ustazah, saya baca je, tak payah, tak boleh. Kena ada guru. Guru yang bagaimana? Guru yang muktabar. Maka sebab itulah tasawuf memang dari awal lagi. Daripada awal semenjak daripada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ini mengambil ilmu daripada Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil sebagai bersubhah. Nak ambil ilmu itu. Begitu juga dengan para tabi'in. Para tabi'in ini pula dia mengambil ilmu daripada para sahabat. Dia bersubhah dengan para sahabat. Dan akhirnya turunnya kepada para alim ulama tasawuf kita. Contohnya seperti Al-Haris Al-Muhasibi. Ini antara kitab ataupun ulama muktabar dalam kitabnya Al-Murtasidin dan ulama-ulama tasawuf yang lain. Mereka ini berguru. Kita kena tengok sanad dia sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka membukukan buku-buku mereka, kitab-kitab mereka. Apabila telah menjadi buku, maka lahirlah, terbitlah ilmu-ilmu yang tersendiri. Contohnya kalau kita tengok bagaimanakah karangan Imam Al-Ghazali, bagaimanakah karangan kita tengok Imam Al-Qurtubi, bagaimanakah karangan-karangan imam-imam yang terdahulu. Mereka bukukan untuk siapa? Untuk mudahkan kita di akhir-akhir ini. Maka itulah yang dipanggil sebagai ilmu al-tasawuf. Ilmu tasawuf. Sampailah kepada Imam Al-Ghazali. Ini banyak sangat. Kalau sebut pasal Imam Al-Ghazali, maka ianya adalah dipanggil memang sahih lah. Siapakah Imam Al-Ghazali ini? Ulama yang hebat dalam ilmu tasawuf. Maka ketika itu beliau ini menjelaskan dalam kitab-kitab beliau bagaimanakah cara-cara tasawuf yang benar. Dan juga cara orang yang tergelincir dari tasawuf yang benar. Imam Ghazali ni dia buku kan. Maka kalau kita tengok semakin hari progresif itu semakin baik. Muhsinin kita panggil. Macam mungkin dulu kita tak pandai lah nak baca kitab-kitab yang lama, kitab kuning, kitab asal, kita tak pandai. Mungkin dari segi bahasanya, mungkin dari segi Arabnya kita tak pandai. Tetapi hari ini dah mudah cara apabila dah ada banyak terjemahan dalam bahasa Melayu kita. Tetapi wajib ada guru.
Maka yang tidak benar itu dipanggil batil. Batin ya. Orang yang menolak tasawuf, ini kita nak tengok ciri-ciri orang yang menolak tasawuf. Dia terus mengistilahkan sesat. Maka kalau kita tengok orang yang menolak tasawuf ini, kita tak boleh nak kata, orang ni sesat, tak boleh. Maka ulama-ulama ini, dia akan tengok ciri-ciri mereka ini. Garisan-garisan panduan mereka ini. Mana yang nak dikatakan ianya sesat? Sebab kena tengok pada dasar ketika seseorang itu menolak tasawuf. Bukan mudah jatuh hukum nak menyesatkan orang ataupun mudahnya bagi kita mengkafirkan seseorang itu. Maka bila kita dah tahu kena dah ada guru, dah ada kitab, perlulah dapatkan sanad perguruan. Ini dipanggil guru mursyid. Tapi pesan guru saya, kalau tak ada guru mursyid, banyakkan selawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar ianya menjadi mursyid terhadap diri kita. Di atas keberkahan selawat kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kena tahulah siapa guru mursyid kita. Maka guru mursyid ni pula ada pula ciri-ciri dia. Macam mana kita nak tahu dia ni guru mursyid ke tidak? Kan? Macam mana kita nak tahu? Dia datang dekat surau kita, masjid kita, dia kata saya boleh jadi guru mursyid kepada sekian bersekalian. Dia boleh jadi guru mursyid kepada kariah-kariah ini. Maka kita ni janganlah mudah untuk menerima supaya kita tidaklah termasuk dalam golongan-golongan yang menolak ilmu tasawuf. Maka guru mursyid ni ada ciri-ciri dia. Apakah ciri-ciri guru mursyid? Sebab guru mursyid inilah yang akan menentukan jalan ataupun jalur yang diajar itu melalui jalur siapa. Iaitu dipanggil sebagai istilah tarikah ataupun tarikat, tasawuf dan lain-lain. Kalau macam tasawuf tarikat ni kita tahulah Naqsyabandi lah, tarikat itu, tarikat ini. Dia adalah dia punya perguruan dan imam-imamnya. Ianya perlu kepada pertama pengiktirafan dan juga kajian daripada amalan-amalan tersebut. Maka Imam Al-Ghazali memberikan syarat-syarat yang detail, yang lengkap. Siapa yang boleh menjadi guru dalam tasawuf, bererti apa yang diajar itu adalah ilmu yang benar. Maknanya kita ni tak payah pening lah. Imam Al-Ghazali dia dah tulis dalam kitab dia. Maka dalam kitab, kalau tak silap saya, kitab Arba'in fi Usuluddin. Ini adalah karya daripada Imam Muktabar Imam Al-Ghazali. Dia menghuraikan tentang inti-inti dalam kitab ini, dalam tasawuf ini. Maka kalau kita tengok dalam ada kitab English mula dicetak di IIUM. 40 Principle of Religion. Siapa nak boleh dapatkan lah. Yang menjelaskan kalau orang yang nak capai ilmu tertinggi dalam ilmu tasawuf, bererti ingin menjadi mursyid, ada 3 syarat yang utama. Ataupun kita nak tengok dia layak tak jadi guru mursyid kepada kita, ada 3. Maka kalau saya tengok ketiga-tiga ini, saya bukanlah guru mursyid. Saya orang pertama angkat bendera putih. Ustazah jadilah guru mursyid untuk saya. Memang minta maaf. Tidak. Ketiga-tiga calon dan kriteria ini saya tak lepas. Yang pertama, dia mestilah master dalam ilmu zahir. Maksudnya, dia mestilah derajat iman dia yang zahir. Contoh, apa nak maksudnya master dalam ilmu zahir ni? Dia dah independen, dia dah hebat dah dalam ilmu-ilmu yang ada pada zahirnya. Dia hebat, dia dah alim dah. Dari segi tarikatnya. Ataupun ilmu zahir dia tidak. Dari segi tarikat, ilmu zahir dengan tarikat ataupun tasawuf tidak boleh berpisah. Jangan ngada-ngada pisahkan. Oh ni tak boleh lah, tak apalah ustazah, kita ni hakikat je. Hakikat Allah bagi kenyang tapi tak makan. Tak boleh. Tu dah ngarut dah tu. Tak apalah ustazah, saya sakit. Habis tu tak akan ubat. Tak boleh. Jangan ikut orang yang memang dah sedia ada tak makan ubat. Kalau kita mungkin kena makan ubat. Kita mungkin kena rujuk kepada sesiapa yang lebih arif. So syarat jelaslah kat sini. Maka dia tidak boleh berpisah. Kita kena tengok kriteria dia. Inilah yang menjadi banyak kepincangan di dalam orang yang negatif terhadap tasawuf. Sebab ni kerana isu ni.
iaitu tentang master of ilmu zahir. Ada orang dia nak mengaku dia ni ahli sufi namun asas-asas dalam ilmu tasawuf pun tak ada. Ini kita takut Sebab tu saya kata saya tak sampai lagi. Kalau kata ustazah boleh jadi guru mursyid saya, minta maaf tak? Sebab asas-asas dalam ilmu tasawuf yang perlu dipelajari dan diketahui oleh guru mursyid kita mestilah dalam konteks-konteks yang telah dikupaskan oleh imam-imam yang muktabar. Kalau dia bagi jawapan-jawapan yang batil, mengarut lah. Dia ikut akal dia je. Dia tak ikut kepada apa yang dikatakan tentang ilmu tasawuf. Contohnya kalau kita tengok, kita kena check lah siapakah riwayat-riwayat dia. Riwayat guru kita tu. Dia ni belajar dulu dengan siapa, masuk kat mana, okey apa dia punya sumber rujuk, apa dalil dia, apa nas dia, kena tahu. Maka dan juga daripada mana dia belajar ilmu fiqh, bahasa Arab, kitab apa dia rujuk, siapa, so kena tahu. Saya ingat dulu saya pernah belajar dalam satu, saya ambil diploma awal-awal dulu tentang Usuluddin. Guru saya kata apa? Dia kata jangan kita mudah. Wallahualam, sekarang saya tak pastilah. Guru saya kata kita jangan mudah sangat percaya orang yang balik daripada Universiti Al-Azhar. Contohnya daripada balik pada Yaman, Maghribi, mana-manalah tempat kan. Lepas tu dia balik dia, kemudian kita tak check pun apa dia buat, dia pun nak jadi guru mursyid, dia kata. Takut dia kata dia bukanlah guru mursyid yang betul. Maksudnya dekat sana lagi banyak perkara-perkara khurafat bid'ah tu banyak dekat sana. Cerita-cerita di sana contohnya mereka bukan belajar pun. Tapi saya tak tahu wallahualam adakah cerita ini betul atau tidak. Mereka tu pergi kat sana buat apa? Dia tahu karamah daripada air ludah guru dia minum. Macam tu lah wallahualam. So kita kena tahu bagaimanakah. Senang je nak tahu sebenarnya. Tengok kalau dia kata dia guru mursyid, perwatakan dia bagaimana, akhlaknya bagaimana, cara hidupnya bagaimana. Itu yang pertama. Jika pembelajarannya jelas, walaupun dia bukan datang daripada dia tak tahu bahasa Arab contohnya, tetapi pembelajaran dia kita tahu, dia ni belajar daripada madrasah sekian bin sekian. Dia baru balik memondok daripada guru sekian bin sekian. Contoh kan kita pun tahu guru-guru dia adalah guru-guru ulama-ulama yang muktabar. Maka mengetahui guru-guru dia dengan jelas. Daripada contohnya mufti mana sekian, ulama ataupun kiai ataupun baba mana pun, maka sanad itu kita kena tahu mestilah sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila guru mursyid ini bila dia berbicara, kebanyakannya diasaskan dengan sumber ataupun nas-nas, dalil-dalil, kitab-kitab yang dia jadikan rujukan. Kadang-kadang dia tak sebut pun nama kitab. Kadang-kadang dia hanya akan ceritakan hukum sekian bin sekian. Dia tak akan sebut nama kitab dan dia juga tidak akan sebut nama-nama penulis. Tapi dia boleh cerita hukum ni, bab ni. Ada boleh. Ada juga. Itu adalah contohnya ulama-ulama yang dah seniority. Kebanyakannya. Ataupun dia akan menceritakan daripada bagaimanakah dia dapat jawapan itu. Mungkin daripada guru dia. Siapakah guru dia tu? Contohnya. Maka guru mursyid ini bukanlah kita nak tengok daripada apa berpakaiannya. Contohnya sentiasa berjubah, sentiasa bertongkat. Bukan. Sedangkan dia tidak tahu hukum dan hakam. Dia banyak. Jangan jadikan guru mursyid kita yang banyak mengkafirkan orang. Itu tak boleh. Ini kafir ni, ini kafir. Itu antara salah satu. Yang tidak boleh kita jadikan guru mursyid. Yang kedua, guru mursyid kita ciri-cirinya adalah mencabut dunia dalam dirinya sehabis-habisnya. Setelah dia bersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk seluruhnya. Ulama ini telah sampai pada makam. Makam apa tau? Tadi kita nampak makam yang dipanggil musyahadah. Tapi yang ini kalau kita tahu guru mursyid kita, part yang kedua cirinya, dia dah sampai makam apa tau? Dia nampak emas seperti batu. Dia dah tak nampak emas seperti emas. Maknanya tidak ada nilai pada dirinya langsung. Tidak memberi kesan pada diri.
Ada dalam peristiwa baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia berjalan masuk ke dalam surau, ke dalam masjid untuk mendirikan solat, dia nampak apa? Bertimbun emas dekat depan masjid. Macam-macam barang berharga. Kemudian terkesan tak bagi Nabi kita? Tidak. Dia bagi kepada seluruh sahabat-sahabatnya. Kau ambil lah. Tak ada satu pun yang Nabi kita ambil. Ini dah dipanggil dalil ataupun bagaimanakah hadis tersebut. Kan? Maka dia sampai pada tahap ini lah. Sebab tu saya kata jangan kata saya guru mursyid. Saya nampak mah lagi, saya ambil lagi. Contohnya lah kan. Dia tidak peduli akan dunia. Urusan dunia ni dia dah tak peduli lah. Hidup dia hanyalah beribadah dan sentiasa berzikir. Bila kita tengok, kita ziarahi dia kan, kita hanya nampak dia ibadah je. Hidup dia penuh dengan kezuhudan. Dia tak ada rasa dah nak kereta besar, rumah besar, dia tak ada. Kadang-kadang jubah dia, itulah serban dia, itulah sejadah dia. Dia lebih selesa. Orang belikan yang baru dia tak nak. Dia lebih selesa dengan apa yang dia ada. Ini ciri yang kedua. Contohnya dia ada memegang akhlak zamimah. Iaitu akhlak cintakan dunia ni tak boleh ada dalam diri dia. Maka orang ini adalah, guru-guru ini adalah guru-guru yang dahagakan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri yang kedua, guru mursyid. Yang ketiga, memiliki kecerdasan yang tinggi, iaitu apa yang berlaku ataupun apa saja persoalan dia boleh terus menjawab. Dia terus dapat memberikan hikmah terhadap apa yang berlaku. Dia tak adalah kejap saya pergi cari kitab dulu kejap saya rujuk dulu jarang sekali. Maka dia terus boleh dapat dia kesan daripada kecerdasan yang Allah berikan kepada akal. Dia langsung boleh terus menjawab. Maka itulah tanda-tanda guru-guru mursyid. Dalam ilmu tasawuf dia tak lari dengan guru mursyid. Dari segi tarekah pun dia tak lari daripada guru-guru. Nak mengambil orang kata sanad-sanad daripada guru-guru kita. Inilah yang dikatakan bagaimanakah ilmu tasawuf boleh beza mana yang batil, manakah yang tulen. Maka ilmu tasawuf ini adalah merupakan salah satu daripada syariat Islam. Dia tak terpisah. Jangan pisahkan ia. Itu maksudnya tentang ilmu akidah, ilmu tasawuf. Contohnya, kan, ada satu soalan lah kalau orang tanya, Ustazah, macam mana kalau orang itu dia ni kita nampak macam orang-orang ahli ibadah. Tetapi lepas dia habis ibadah, akhlaknya, dia tak cerita tentang akhlaknya kan. Ataupun mungkin dia ni banyak berzikir tetapi dia barai. Dia masih lagi sifat marah-marah kan. Maka nak cari kat mana? Balik kepada ilmu tasawuf, pembersihan hati. Kalau contoh kita kata dia ni banyak bersedekah tetapi dia macam ada rasa sombong, kan? Balik pada ilmu tasawuf untuk membersihkan. Inilah bagaimana kita nak check. Kita ni final stage kita ilmu tasawuf, penyucian. Banyakkan bermunajat kepada Allah, berbicara dengan Allah, supaya kita takarub dengan Allah, muraqabahnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So saya harap tentang ilmu tasawuf kita ni semua dapatlah membezakan manakah yang benar, manakah yang batil. Bagaimana kita nak mencari ciri-ciri daripada guru-guru mursyid kita. Kita kena tahulah. Jangan kita ambil sembarangan. Seandainya kita nampak guru itu, ni dah tahu dah ni, ini taklah sesuai dijadikan guru mursyid. Janganlah kita pergi cakap kat dia, Ustaz ni tak layak je guru mursyid saya. Tak perlulah. Maknanya kita faham-faham sendiri dan kita tidak perlulah untuk menyebarkan kepada sesiapa pun. Kita pergilah mencari guru-guru yang lain. Di situlah tentang bagaimanakah ilmu tasawuf dan juga ilmu yang batil. So harap-harap jelaslah. Ada soalan tak?